ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Ayat 114 di dalam surah Ali Imran. Mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan mereka menyuruh dengan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkari, dan mereka melarang daripada kemungkaran. Wa yusari'una fil khairati, dan mereka bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, melakukan pelbagai kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itulah orang-orang yang saleh. Mereka itulah orang-orang yang baik, orang yang berada di dalam jalan istiqamah, jalan yang betul, jalan yang lurus. Orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah di malam hari dan melakukan sembahyang, berqiyamul lail di malam hari. Sifat pertama membaca ayat. Sifat pertama qa'imatun ummatun qa'imah, orang yang umat yang teguh dalam kebaikan. Sifat kedua membaca ayat Allah di waktu malam. Di samping sifat ketiga, mereka berqiyamul lail, mereka sembahyang di malam hari. Sifat keempat, mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sifat kelima, mereka menyuruh kepada kebaikan. Sifat keenam, mereka melarang daripada kemungkaran. Sifat ketujuh, mereka bersegera di dalam melakukan pelbagai kebaikan. Dan sifat ke-8, mereka orang-orang yang baik. Sifat ke-9, mereka yakin apa sahaja yang mereka buat daripada kebaikan tidak akan disia-siakan, bahkan akan diberikan ganjaran yang baik. Dan mereka yakin Allah Maha mengetahui segala ketakwaan yang dihayati oleh orang-orang yang bertakwa. 8, 9, 10 ini sifat-sifat yang cukup baik yang Allah puji sebahagian ahli kitab. Sifat berikutnya ayat 115, wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh, dan apa sahaja yang mereka lakukan berupa kebaikan maka tidak akan dihilangkan, yakni pahalanya. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Orang yang tak bertakwa pun Allah tahu juga. Cuma Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesiapa sahaja yang bertakwa dan sesiapa sahaja yang melakukan kebaikan, kebaikan itu tidak akan disia-siakan. Kita buat baik walaupun kecil, mesti Allah beri balasan yang istimewa. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat kebaikan sekecil-kecilnya, Allah Ta'ala dia akan lihat hasil yang baik daripada kebaikan itu dengan balasan yang istimewa. Jadi benda-benda baik yang kita buat walaupun kecil, walaupun tidak dinilai hebat oleh manusia,
tapi Allah Ta'ala akan balas. Contoh kita buang sepuntung paku yang duduk tengah jalan. Nak elak daripada paku tu tikam kaki orang ke, tikam tayar kereta ke tayar motor, kita jumpa, boleh menyebabkan keburukan kepada pengguna jalan itu, kita buang. Orang tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Orang tahu pun, orang tak puji kita. Orang tak kata, bagus sungguh, paku dia buang. Berapa ratus orang nak guna jalan tu, selamat daripada paku tu, dia ni bagus. Tak. Dekat buang paku sepuntung, orang tengok tu saja. Tetapi dalam syarak, ia satu mulia, satu amalan yang mulia. Walaupun tidak diucap terima kasih oleh orang, tidak dipuji oleh orang, tidak diketahui oleh orang, namun hadis kata, ra'aitur rajula yataqallabu fil jannah, aku melihat seseorang yang berbolak-balik di dalam syurga, menikmati nikmat dalam syurga kerana satu ranting kayu yang dia buang yang mengganggu pengguna jalan tersebut. Dan ada orang masuk syurga hanya dengan memberi minum seekor binatang. Kita bagi minum kat binatang, tak ada binatang terima kasih. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai ia satu amalan yang mulia. Jadi wa ma yaf'alu min, apa sahaja kebaikan yang kita lakukan, kadang-kadang diucap terima kasih oleh orang. Kadang-kadang orang puji kita. Kadang-kadang orang tak mengucap terima kasih dan tak menilai pun apa yang kita sampaikan. Namun selama kita menyampaikan kebaikan, selama kita melakukan kebaikan, pasti Allah menilai ia satu amalan yang mulia dan akan dibalas. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, isna'il ma'rufa ila ahlihi wa ghairi ahlihi fa illam yakun ahlan fa anta lahu ahlun. Isna'il ma'ruf, buatlah kebaikan itu ila ahlihi, kepada orang baik, wa ila ghairi ahlihi, dan kepada orang tak baik. Buat kebaikan kat orang baik pun kita buat, kat orang tak baik pun kita buat. Kita mengajak orang A, B, C, 1, 2, 3. Anak murid yang baik, dia hormat kita. Terima kasih cikgu ajak A, B, C kat saya. Tidak, saya tak erti baca. Anak murid yang tak baik, dia terima kasih pun tak. Dia mempamerkan sikap yang menyebabkan kita marah. Dipicun tiang kereta cikgu, dipitikam tayar kereta cikgu. Cikgu ni tibai aku di sekolah, aku nak pejahanam orang kereta dia. Cikgu balik tension, jumpa anak murid lagu tu. Cikgu cengeng sikit lah, balas dendam ke cikgu. Berapa ramai orang cikgu yang tension di sekolah disebabkan sikap anak murid yang bukan berterima kasih, menyakitkan hati cikgu. Hadis kata, kamu buat baik, kadang-kadang yang terima kebaikan kamu tu orang baik. Kadang-kadang yang kamu jumpa tu orang yang sebaliknya. Fa illam yakun ahlan, kalau orang yang kamu muamalah itu tak baik, fa anta lahu ahlun, kamu sudah menjadi orang baik. Kamu bagi makanan kepada jiran kamu. Ada jiran yang baik, terima kasih bagi kat saya makanan. Esok dia bagi balik makanan kat kita, hak dia beli ataupun dia masak. Ada jiran, dia
ambil makanan kita, terima kasih pun tak, bagi balik pun tak, kata pula, makanan tak sedap bagi kat aku. Balas pula pinggan kita. Kita bagi nasi goreng, mi goreng ke dia, dengan mi dia makan, dengan pinggan dia tak bantang balik. Orang hantar mi goreng, ya, pinggan bagi dah balik. Sama ada bagi masa tu atau bagi esok. Dia dengan pinggan-pinggan dia tak bagi. Aku dah buat baik kat hang, hang buat jahat kat aku, balas pinggan aku pula dah. Kutuk aku pula dah. Bagi makanan tak sedap, murah, tak sedap. Bagilah mahal sikit. Yang kita ni bagi hak sedap, bagi makanan murah pun betul daripada tak bagi langsung. Dia kata bagi tak sedap, pergi cerita ke orang pula. Maka kita sakit hati dengan jiran lagu tu. Aku saja nak buat baik kat hang, hang balas buruk kat aku. Aku bagi kat hang mi goreng sepinggan, mi goreng hang telan, hang kutuk pula tak sedap, pinggan aku tak hantar balik. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang kita berbuat baik, dia tak buat baik, bahkan dia mempamerkan sikap yang menyakitkan hati kita. Dalam syarak, Allah menyatakan bahawasanya segala kebaikan yang kamu lakukan tidak akan disia-siakan. Walaupun ia disia-siakan oleh sebahagian manusia. Sebahagian manusia pandang remeh. Sebahagian manusia mempamerkan sikap yang menyakitkan hati kita ketika kita buat baik. Namun syarak mengajar kepada kita, Allah selama mana kita buat baik, Allah Ta'ala tidak akan biar ianya berlalu begitu sahaja. Yang penting ia adalah kebaikan di sisi Allah, walaupun tidak dianggap kebaikan di sisi manusia. Ini di antara ayat yang habang lagu tu. Wa ma yaf'alu min khairin. Apa saja yang mereka buat berupa kebaikan. Kita bagi makanan kepada orang, kebaikan. Kita ajak ABC kepada pelajar kita, merupakan kebaikan. Kita buang paku tengah jalan yang boleh tikam tayar orang, merupakan kebaikan. Kita senyum kat orang, merupakan kebaikan. Apa saja benda baik, manusia tahu kan manusia tak tahu, manusia nilai kan manusia tak nilai, manusia terima kasih kan tak terima kasih, Allah akan berterima kasih dan menilai dengan nilai yang baik dan membalas dengan balasan yang baik, kerana dia maha mengetahui walaupun orang lain tak tahu. Hujung ayat menyatakan wallahu alimun bil muttaqin. Allah maha mengetahui orang yang buat baik dan meninggalkan yang tak baik. Di mana sahaja kita bertakwa, di mana saja kita buat benda yang Allah suka, di mana saja kita tinggal benda Allah tak suka, tetap Allah tahu walaupun orang tak tahu. Jadi takwa ini mesti berada menjadi pakaian seseorang walaupun ketika orang tahu dan ketika orang tak tahu. Dan takwa ini, kebaikan ini mesti menjadi perbuatan dan kata-kata dan niat seseorang walaupun orang tahu, walaupun orang tak tahu, walaupun orang balas baik, walaupun orang tak balas baik, walaupun orang balas jahat. Kerana ada orang, bila kita buat baik, dia balas jahat. Seperti mana hadis yang kita baca itu dalam bab Sabak. Seorang lelaki mengadu, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Hadis Imam Muslim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ada adik-beradik. Saya menghubungkan hubungan kekeluargaan dengan mereka, tetapi mereka memutuskan hubungan kekeluargaan dengan saya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya buat baik kat mereka, mereka buat jahat kat saya. Saya tolong mereka, saya bagi duit kat mereka, saya bagi bantuan kat mereka. Mereka buat jahat kat saya, fitnah saya, curi hak saya, cakap menyakitkan hati saya. Saya cakap elok, mereka cakap kurang ajak.
Saya kerja buat baik, depa kerja buat jahat kat saya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya buat baik kat depa, depa buat jahat kat saya. Saya bagi buah kat saya, bagi buah kat depa, depa bagi ketui batu kat saya. Sebagaimana kata seorang ulama, orang yang berdakwah itu kena menjadi seperti pokok yang berbuah. Dilontar oleh budak-budak dengan batu, pokok itu melontarkan buah kepada mereka. Kita kena jadi macam pokok pelam yang buahnya sedap. Pokok harum manis, buahnya sedap. Budak-budak nak ambil tak sampai, galah tak ada. Akhirnya dia ambil kayu baling. Baling kena di rantin pelam, di tangkai pelam. Buah pelam terjun, budak-budak dapat buah pelam. Pokok pelam kenapa? Kena ranting kayu dengan tungkai kayu, dengan ketui batu. Budak-budak baling ketui batu kat pokok pelam tak tangkap ketui batu tu, baling balik. Kalau pokok pelam tangkap ketui batu tu, baling balik kat depa, depa lari, depa kata pokok ni berantu. Pokok dibaling batu, pokok baling buah dekat depa. Jadilah kamu seperti satu pokok yang berbuah, dilontar dengan batu, tetapi dia melontar buah kepada pelontar itu. Itu satu pepatah ulama. Yang kedua, jadilah kamu seperti doktor yang merawat dan memerangi penyakit, bukan memerangi dan memusuhi pesakit. Kita jadi doktor, pi merawat pesakit kita dalam wad. Pesakit ni emosi dia tak berapa betul, sebab dia duduk dalam keadaan sakit. Perasaan dia tak berapa betul macam sihat. Silap sikit nak marah kat orang. Hak tu kena marah teruk, jaga dia. Buat makanan tak masin lah, tawak lah, basuh kaki dia tak suci lah. Bini jaga laki, laki sakit, dia sembung bini dia tu, dia cerekah bini dia. Orang sakit, bini nak kena sabar, kena minta ubat. Laki aku kena apa, masa sihat dulu tak betera ni masa sakit ni marah, aku tak tahu nak abang. Minta ubat. Tok Bomo kata ada benda tumpang kot ni. Saya marah tak kena gaya. Kadang-kadang betul kat Tok Bomo, kadang-kadang memang tu emosi dalam tu. Jadi kita jadi doktor, pi nak cucuk orang sakit, kita nak tolong dia bagi lega, dia marah kat kita. Doktor ni cucuk saya sakit ni. Tekah doktor, marah kat doktor. Kena dia akai tak berapa panjang, dia kata doktor ni nak kena tendang lah, nak cucuk orang sakit ni. Takkan doktor kata, hang nak tenang aku tendang, hang jatuh katil balik. Doktor tak cerdik kalau pesakit nak tenang dia, marah kat dia, dia jokah balik pesakit. Kerana tugas doktor adalah memerangi, menghapuskan dan menghilangkan penyakit, bukan memerangi dan membunuh pesakit. Aku berjumpa dengan hang kerana aku nak tolong hang bagi lega, nak buang penyakit daripada badan hang. Hang marah kat aku pun, aku tolong hang. Kalau hang bau tak elok pun, aku tutup muka aku, tutup hidung aku. Yang penting aku mendekatkan hang untuk bedah hang, untuk cuci kaki hang yang kena kecil manis, luka berdarah. Nak tolong hang bagi lega. Aku memusuhi dan menentang dan menghilangkan penyakit yang ada di badan hang. Aku tidak memusuhi hang sebagai seorang pesakit. Jadi ada orang pesakit, terima kasihlah doktor tolong saya. Saya kalau doktor tak tolong sakit saya ni kuih teruk lagi. Ada orang pesakit marah kat doktor, cucuk saya sakit.
bagi ubat pahit berdengu, bagi makanan tak sedap langsung. Duduk rumah saya boleh makan macam-macam, tak ada pantang. Main duduk hospital, nasi tawar, sayur tawar, lauk tak sedap. Makanan pun dia komplain. Jarum doktor mai pun dia komplain. Dia marah kat doktor pula. Cucuk dia hari-hari duduk di rumah tak kena cucuk aku ni. Nak bergerak pun payah. Dia bubuh jarum, dia ikat tangan kaki semua kadang-kadang. Pesakit kadang-kadang hangat hati kat doktor, buat ke dia macam-macam. Tapi doktor tak menganggap ia sebagai musuh. Biar pilah hang nak kata apa kat aku, hang sakit. Aku nak kerja, aku nak tolong hang bagi lega. Mak ayah dengan anak begitu. Mak ayah gerak anak makik sembahyang subuh, marah anak tu. Tidur syok-syok gerak makik sembahyang, anak tidur sayup. Pukul 1 orang tidur. Hang marah tak marah, aku nak tolong hang. Tolong hang bagi jadi baik. Kalau hang tak sembahyang, hang jahat. Tolong hang bagi hidup berkat. Kalau hang tak sembahyang, hidup hang huru hara. Tolong hang bagi masuk syurga. Kalau hang tak sembahyang, hang masuk neraka. Maka kita gerak anak kita makik sembahyang subuh. Walaupun dia tak terima kasih, dia marah kat mak, marah kat ayah. Mak ayah aku ni tak ada kerja lain, kerja gerak aku sembahyang. Pilah dia pas sembahyang, kubur masing-masing. Depa nak mati 2-3 hari, aku lambat lagi nanti tua esok aku sembahyang lah macam depa. Budak tak cerdik marah kat mak ayah, gerak makik sembahyang subuh. Pesakit tak cerdik marah kat doktor pasal cucuk dia dengan jarum. Marah kat misi pasal duk cuci kaki dia luka. Anak murid yang tak cerdik marah kat cikgu. Buka tangki motor, tangki minyak motor cikgu, buh pasang. Tikam tayar kereta cikgu. Marah kat cikgu, guru disiplin. Tibai mereka pasal tak pergi sekolah. Esok tu, dia pergi contiang kereta cikgu pergi bercalak. Dia tikam tayar 4-4 biji, kena tukar sampai beribu. Pasal cikgu sakitkan hati aku. Benda ni benda biasa berlaku di mana-mana. Nabi SAW menyebarkan Islam disakiti oleh Abu Jahal. Sunnah Allah Ta'ala bila kita duduk dalam kebaikan, kita berjumpa dengan orang tak baik. Sunnah Allah Ta'ala bila kita mengajak orang, ada orang tak setuju dengan kita mengajak. Sunnah Allah Ta'ala bila kita bagi kebaikan kepada orang, ada orang berterima kasih, ada orang tak berterima kasih, ada orang sebaliknya. Dan hari ini kita lihat dalam internet, dalam Facebook, dalam grup WhatsApp, alim ulama yang membawa aliran yang benar, aliran yang betul, dikutuk oleh mereka yang aliran sebaliknya. Alim ulama yang bawa akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, bawa mazhab Syafi'i, ditolak, dikutuk siang dan malam. Bila buat ceramah, mereka potong ambil hak pendek-pendek tu, keluar nak bagi orang serang ulama tersebut dengan kata-kata dia yang ringkas yang dipotong. Akhirnya ulasan itu masuk dalam pelbagai grup WhatsApp, masuk dalam Facebook, masuk. Kita bawa ajaran Allah dan Rasul dicerca, dimaki hamun, dikutuk. Kadang-kadang hak kutuk tu bukan mengaji terang apa. Hak bawa ni mengaji puluh-puluh tahun, tak ada kitab, ratih-ratih kitab mengaji. Karang kitab 100 buah. Dikatakan tu tak betul. Aku yang betul. Aku betul itu satu kitab tak karang. Kita kadang-kadang kita ada berasa, aku jadi cikgu di sekolah, anak murid aku lawan aku, buat tak betul kat aku di sekolah. Berapa orang anak murid yang tak lawan? Hak mengaji kat kita 1000, hak lawan 100 mungkin.
Tapi Tok Guru ada mengajar satu Malaysia lawan dia. Kalau dia mengajar di Malaysia, tak lawan cara berdepan, lawan cara alam maya. Kadang-kadang kita rasa tension. Aku dah mengajar kebaikan, di komen yang buruk, dikutuk pula aku. Quran habaq. Selama kamu melakukan kebaikan, selama mana kamu mengucapkan kebaikan, selama mana kamu mengatakan kebaikan, falan yukfaruh, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan. Walaupun disia-siakan dan dianggap tak elok oleh manusia. Imam Syafi'i kata, kamu buat satu perbuatan, nak semua orang setuju dengan perbuatan kamu, mustahil kamu dapat. Innaka la taqdiru an turdiyan nasa kullahum fa aslih ma bainaka wa bainallah fa idza aslahta ma bainaka wa bainallahi fala tubali bin nas. Sesungguhnya kamu tidak mampu menjadikan semua orang redha dengan diri kamu. Perbaik hubungan kamu dengan Allah, perelokkan kamu dengan Allah Ta'ala. Bila kamu elok dengan Allah Ta'ala, jangan peduli apa yang orang ramai buat dan kata. Yang penting Allah Ta'ala anggap saya buat ni benda baik. Rasul anggap saya kata ni benda elok. Walaupun orang tak kata baik, walaupun orang tak kata elok, walaupun orang kata jahat dan buruk, jangan peduli. Kerana nak mencapai keredaan seluruh manusia perkara mustahil, mencapai keredaan Allah perkara yang mesti dicari. Ulama kata ghayatun ridhan nasi ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tutrak. Ridhan nas, keredaan seluruh manusia, persetujuan seluruh manusia merupakan matlamat yang mustahil akan dicapai. Keridhaan Allah merupakan matlamat yang mesti dicari, tidak boleh ditinggalkan. Ridhan nas ghayatun la tudraku wa ridallahi ghayatun la tutraku. Keridhaan seluruh manusia merupakan matlamat yang tidak mungkin dicapai. Keridhaan Allah merupakan matlamat yang tidak boleh ditinggalkan, mesti dicari. Dulu orang buat cerita Abu Nawah. Tempat kita panggil Abu Nawah. Tempat negara Arab dia panggil Joha. Jim Ha Alif. Joha ni cerita orang bodoh. Cerita khayalan. Diceritakan Joha ni berjalan dengan anak dia, membawa seekor keldai. Pak, anak, keldai. Jadi mula-mula Joha kata ke anak dia, cik naiklah. Cik ni kecil, ayah tua, ayah kuat lagi, cik naik, ayah tuntun. Jadi heretlah nak pergi satu tempat. Lalu kok satu tempat orang dok berhimpun, mungkin orang berhimpun kedai kopi ataupun orang dok berhimpun sembang buah pokok, tak kira. Lalu depan orang orang pakai kata, budak tu korang ajak dengan pak dia. Boleh bagi pak berjalan, anak duduk atas motor, duduk atas keldai. Pak tu dah tua tak larat. Anak tu kuat. Anak relax duduk atas keldai. Yang pak duduk berjalan. Budak ni korang ajak betul, tak kesian ke pak. Bila Joha dengan anak dia dengar orang kutuk sedemikian, Joha kata kita tukar pula, bagi aku naik pula hang jalan. Hang heret pula keldai. Pasal depa kata hang tak betul. Hang relax duduk atas motor, atas geret, aku yang duk tuntun. Maka pak naik pula.
Anak heret pula. Jumpa puak kedua pula. Kumpulan kedua. Kumpulan kedua kata, ish, orang tua tu tak kesian ke budak. Ada ke patut bagi budak heret. Dia duduk atas motor dia tu tua. Kesianlah kat budak ni. Kalih tak kena pula dah. Bila tak kena, dia habang kat anak dia. Jom kita dua-dua pula naik. Tak sah siapa berjalan. Lagi dia kutuk ke orang berjalan tu. Sampai puak berikutnya pula dah. Puak tu kata, zalimnya manusia, tak kesian ke binatang. Ada ke patut binatang sekong balas naik sampai dua-dua orang. Bekat nak mampu. Dia kata, hak ni pun tak kena juga. Lah kita turun jalan dua-dua orang. Heret binatang. Jumpa puak berikutnya pula kata, bodoh dua-dua orang tu beli motor duk tuntun. Beli gerek duk tuntun. Beli kaldai duk tuntun. Orang beli kaldai naik atas kaldai. Ni tak. Pak pun bodoh, anak pun bodoh. Orang beli gerek, naik. Beli motor naik. Ni dia beli, dia tuntun. Beli kaldai, tuntun jalan tiga-tiga sama orang kaldai. Bodoh sama kaldai. Lepas tu, dia kata, hak ni pun tak kena juga. Lah kali, ambil kayu, panjang, ambil tali, ikat kaldai tu, tanggung dua-dua orang. Pihak tu kata, lagi bodoh. Orang beli kaldai, bawa kaldai bawa depan, dia bawa kaldai pula dah. Maka, lah kali dia habang kat anak dia. Hang tahu tak? Kita ni kalau buat kerja apa pun nak bagi semua manusia setuju, mustahil dapat. Hak mula dia kata tak betul, hak kedua kata tak betul, sampai semua tak betul. Lah ni kita kira hak mana kita nak buat, kita buat. Kita beli kaldai, kita nak naik dua-dua orang ke? Nak bagi pak naik anak tu duduk jalan ke? Ataupun nak tukang seorang setengah ke? Pak naik tengah jalan, sekerak jalan, anak naik setengah jalan. Kita buat, yang penting benda tu tak salah. Kalau kita nak persetujuan semua orang terhadap perbuatan kita, mustahil. Kerana Nabi SAW insan yang paling baik, makhluk yang paling baik. Orang kafir tak setuju, orang munafik tak setuju, orang jahat tak setuju. Dan orang hak jahat tak setuju ni ada di mana-mana di seluruh zaman sampai kiamat. Jadi selama mana kita buat benda elok, di sisi Allah dan Rasul tak sah duk peduli terhadap kata-kata tak elok daripada orang lain. Yang penting benda elok ni jadi bekal saya di akhirat kelak. Di dunia Allah balaskan saya elok, dan Allah Ta'ala tidak akan biarkan keelokan yang saya buat ni tanpa dibalas dengan kebaikan. Walaupun orang lain tak balas kebaikan, orang lain balas dengan keburukan. Jadi hadis Imam Tabrani berbunyi, isna'il ma'rufa ila ahlihi wa ghairi ahlihi. Buat baiklah kepada ahli kebaikan dan orang yang bukan kebaikan. Fa illam yakun ahlan, kalau dia tidak baik, fa antalahu ahlun, kamu tetap orang baik. Dan hadis Muslim tadi berbunyi, ya Rasulullah, saya ada adik-beradik, saya buat baik kepada mereka, mereka buat jahat kepada saya. Saya memberi kepada mereka, mereka tak memberi kepada saya. Saya menghubungkan hubungan kekeluargaan dengan mereka, mereka memutuskan hubungan dengan saya. Nabi SAW jawab, kalau begitulah kelakuan kamu, Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu. Kamu ada adik, kamu ada kakak, kamu ada abang. Kamu rajin hubung silaturahim dengan abang kakak kamu, rajin ziarah dia, tak boleh ziarah pun telefon dia, tanya abang dia, ataupun bagi buah kat dia, bagi sumbangan kat dia. Dia ziarah kamu pun tak, telefon kamu pun tak, bagi sumbangan kat kamu pun tak, kamu bercakap baik dengan dia, dia bercakap jahat dengan kamu. Kerja dia menyakitkan hati kamu kerana kamu hubung, dia pergi putus silaturahim. Kamu bagi kat dia, dia tak bagi kat kamu. Bahkan dia curi kat kamu, dia tak. Aku memberi kepada mereka, mereka tidak memberi kepada aku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Hak paling menyedihkan kamu, menyedihkan aku buat baik kat depa, depa buat jahat kat aku.
Sahabat tadi mengadu kat Rasulullah, 3 perbuatan baik dia lakukan, 3 perbuatan jahat yang dia dapat. Aku hubung silaturahim, depa kerat bagi putus. Aku bagi kat depa, depa tak pernah bagi apa kat aku. Aku buat baik kat depa, depa buat jahat kat aku. Maka Rasulullah kata, kalau itu yang kamu sikap kamu, sentiasalah Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu kerana kamu berada dalam sikap yang cukup baik dalam menghadapi orang yang bersikap yang cukup jahat. Ini ada di mana-mana. Hari ini kita hak dengan jiran, kita mungkin jarang jumpa. Kita bagi makanan kat jiran, jiran marah kat kita pasal bagi makanan tak sedap, jarang jumpa. Kalau marah kita tak bagi terus dah. Tapi hak alim ulama kita duk mengajak, ilmu mereka disebar dalam internet. Kita tengok hari-hari kena maki, kena hamun, kena kutuk dengan netizen, dengan pelayar-pelayar internet yang jahil. Kerana dia jahil, dia menentang orang alim, dia kutuk orang alim tanpa ada rasa takut dan bimbang. Aliran ini berlaku di mana-mana. Tinggal kita nak mengaji supaya kita tahu, aku ni orang jahil, tak boleh lawan orang alim. Siapa lawan orang alim, Allah ijtihad lawan dia. Dalam hadis Bukhari, man aada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa memusuhi orang dekat dengan Allah, Allah ijtihad dia memerangi orang tu. Maka kita kena jadi orang yang mematuhi alim ulama yang menjadi warasatul anbiya, bukan menentang dan merendahkan alim ulama yang merupakan pewaris para nabi. Kerana alim ulama melihat kepada ilmu, melihat kepada isu yang berlaku dengan mata hati yang terang. Kita melihat kepada Quran hadis, melihat kepada isu, memetik hukum daripada isu itu dengan mata yang terang, biji mata yang terang, tapi mata hati kita kelabu. Mata hati kita kelabu asap. Pasal mata hati kita tak terang macam mereka. Imam-imam besar, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Al-Ghazali, imam-imam besar mereka tu hati terang sebab amalan mereka tinggi, kelakuan mereka baik, dosa mereka jauhi. Kita siang malam duduk dalam dosa, kita amalan tak terang mana. Mereka khatam Quran sehari sekali, kita setahun sekali. Mereka tak buat dosa maksiat, kita maksiat siang malam. Maka jauh beza kita dengan mereka. Mereka duduk dalam cahaya, kita duduk dalam gelap. Ulama kata haula'il ulama'ul 'amilun, haula'il ulama'ul 'amilun al-mujtahidun yanzuruna ila an-nusus bi'ainil basirah wa nahnu nanzuru ilaiha bi'ainil basar. Alim ulama yang berilmu dan beramal dengan ilmunya, khususnya ulama-ulama zaman dulu, mereka melihat kepada nas dengan menggunakan mata hati yang terang, sementara kita melihat kepada nas, kepada tulisan, kepada kitab, melihat kepada isu dengan mata, biji mata yang terang, tetapi mata hati kita kurang terang. Pasal apa Imam Syafi'i mata hati dia terang? Kerana dia khatam Quran setiap hari, kerana dia qiyamul lail banyak, kerana dia tak terlibat dengan dosa. Imam Syafi'i jumpa Imam Malik kali pertama, Imam Malik kata, wahai Muhammad ataupun wahai budak, aku melihat padamu ada cahaya, jangan kamu padamkan cahaya itu dengan dosa maksiat. Ibadat luar biasa, ilmu luar biasa, dosa dijauhi, maka mereka duduk dalam nur, dalam cahaya Allah.
mata hati mereka terang benderang, maka mereka melihat isu, melihat nas dengan mata hati terang. Mereka petik hukum daripada nas dengan menggunakan suluhan dan cahaya mata hati yang terang. Sementara kita mata ke biji mata saja terang, hati kita tak terang, kelabu. Maka beza kita dengan mereka. Ulama hari ini pun ada lagu tu. Ada ulama hari ini tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Ada ulama hari ini sembahyang tahajud 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Bukan dekat bulan puasa, tiap-tiap malam. Kita terkejut lama-lama sekali jemaah tuang tiap-tiap hari. Maka jauh beza kita hati kita dengan hati mereka. Zikir kita 33 tu pun tak cukup. Mereka zikir lepas subuh, lepas lohor, wirid ni, hizib ni. Ulama hari ni masih ada yang hizib wirid mereka berjam-jam. Zikir mereka berjam-jam. Sehari semalam ada surah-surah tertentu yang tak pernah ditinggalkan. Kita nak baca surah Tabarak tu pun teruk. Baca semalam tuang 3 malam. Mereka Yasin tiap-tiap hari. Tiap-tiap pagi baca Yasin. Ada ulama sebelum subuh tiap-tiap pagi baca Yasin. Kita malam Jumaat tu pun tak baca. Tunggu orang sakit, orang mati baru nak baca. Tu pun kalau tak ikut Wahabi. Ikut Wahabi, Quran tak membaca ke orang mati dah. Maka di segi amalan kita tak teramana, tapi kita komen orang dalam internet. Serupa kita ulama besar khatam Quran sehari 30 juzuk. Serupa kita tu semayang sehari 100 rakaat. Semayang sunat, pulintang bukang, semayang jemaah pun tak. Komen macam kita tu ulama mujtahid. Ini berlaku kepada sebahagian orang yang duk komen tanpa menyedari keburukan diri dia. Rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang kenal kadar diri dia. Dan ulama lain kata asy'uru bin nuqsani mabda'ul kamal. Orang yang merasai dirinya kurang, punca untuk dia menuju kepada kesempurnaan. Duk merasa diri dia sempurna dah, itu menuju kepada kekurangan. Duk merasa diri dia hebat dah, aku ni ilmu banyak lah, baca kitab dah 100 buah. Bukan mengaji baca seorang, tak sama dengan orang mengaji yang 100 buah. Kita dah merasa, oh aku boleh hebat ni, isu ni aku ulah ni, perasaan betul kat aku dah. Sedangkan kita, mata kita buat dosa, lidah kita buat dosa, jari kita duk tulis benda-benda dosa. Kadang-kadang kita tak bertaubat dan kita tak sedar, kita duk berasa diri kita hebat pada orang lain. Jadi apa yang penting, kalau kita melakukan benda tu baik di sisi Allah dan Rasul, yang penting ianya tidak jahat, walaupun kita menghadapi sikap yang tidak baik daripada orang lain, Allah Ta'ala tetap menilai kita baik dan membalas kita baik, walaupun kita tidak dibalas baik oleh sesiapa. Kerana Allah janji dalam banyak ayat, salah satunya ayat yang kita baca, ayat 115. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ. Dalam ayat lain, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Apa saja benda yang kamu buat berupa kebaikan, Allah tetap tahu. Walaupun orang lain tak tahu, Allah akan balas baik. Walaupun orang lain tak balas baik ataupun tidak berterima kasih. Kerana Allah itu mengetahui siapa sahaja di kalangan hamba-Nya yang bertakwa. Ujung ayat menyatakan, Wallahu alimun bil muttaqin. Dan Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Kita berhenti sana dulu ayat 115. Esok sikit lagi ayat 116 dan seterusnya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.